Didik TV KPM. Baiklah, kembali bersama saya Ahmad Sufian Azman di Didik TV KPM. Hari ini kita dalam mata pelajaran Manahij Al-Ulum Al-Islami tingkatan 4 untuk ilmu usul fiqh. Bagi segmen pada kali ini, Ustazah, apa yang akan Ustazah kongsikan? Tafadhali. Okey, tadi kita dah tahu dah ta'rif ilmu usul fiqh, kemudian kita dah tahu dah maudhu' perbahasan ilmu usul fiqh. Tapi al-an nanzur ila nash'ah ilmu usul fiqh. Bagaimana perkembangan ilmu usul fiqh itu berkembanglah daripada zaman Rasulullah sehinggalah zaman atba'un tabi'in. Jadi kita tengok dan pada bila masa ataupun adakah masa zaman Rasulullah itu sudah ditulis satu buku khas tentang ilmu usul fiqh. Kita akan tengok kejap lagi ya. Ini perkembangan, Ustazah. Ya, perkembangan. Hunaka arba'ati unsur, ada 4 zaman. Kita akan tengok asrul Rasulullah, summa asrul sahabah, summa asru tabi'in wa akhiran asru atba'ut tabi'in. Okey? Dia ada 4 zaman lah. Okey. Dan ini penting, lam yudawwinu ilmu usul fiqh illa fi qarnis sanil hijri. Selalu keluar pesa ni. Maksudnya dia tanyalah dalam latihan ke, dalam ujian ke, dalam PBD kelas ke, cikgu kan soal lah ya. Ilmu usul fiqh tidak ditulis melainkan pada kurun kedua Hijrah. Okey, maknanya selama ni dia hanya merujuk kepada Rasulullah ataupun sahabat. Kemudian ada pada satu zaman tu nanti akan barulah mula ditulis. Maknanya selepas pada kurun kedua Hijrah. Okey. Okey, kita tengok asrul Rasulullah. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yufti wa yaqdi bima yuha ilaihi minal Quran. Okey, minal Quran wa bima yuaddi ilaihi ijtihadihi. Okey. Sesungguhnya Rasulullah ini dia meletakkan satu fatwa ataupun hukum itu berdasarkan kepada apa, Aiman? Okay, ijtihad. Wahyu dulu. Wahyu Allah turunkan daripada Al-Quran. Kemudian barulah, kalau contohnya tu tak ada isu barulah tu, isu baru ijtihad Nabi sendiri. Okey. Dan kesimpulannya la hajatun ila usul fiqh. Memang tak ada pun ilmu usul, bukan tak ada ilmu usul fiqh, tidak ditulislah. Jadi sebabnya Rasulullah terus ijtihad ataupun Rasulullah terus rujuk kepada dalil Al-Quran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala wa qawaid fi hadzal asri. Okey. Itu asr Rasulullah. Al-an asr sahabah. Kana sahabah aidan yaftun wa yaqdun bin nusus allati yafhamunaha bi milkatihim al-arabiyyah as-salimah. Jadi kalau ikut turutan tu sahabat rapat dengan Rasulullah. Zaman sahabat tu masih dekat dengan zaman Rasulullah. Jadi mereka pun yaftun wa yaqdun bin nusus allati yafhamunaha bimilkatihim. Mereka ni masih lagi memiliki bahasa Arab yang mantap lah, yang kuat lagi. Jadi dalam memahami nas-nas tu mereka sangat hebat lagi lah. Jadi kanu yaqifuna ala asbabin nuzul ayat wa wurudul ahadis. Periwayatan hadis dan sebab nuzul ayat pun mereka pakar. Hebat. Dan akhirnya kanu yafhamun maqasid syari' wa mabadi' tasyri'. Jadi dia sangat kanu yafhamun maqasid syariah ni dan juga prinsip-prinsip pensyariatan. Jadi tak perlu lagi, Ustazah. Dia tak perlu kepada ilmu ila usul fiqh wa qawaid li fahmin nusus. Jadi sahabat akan terus jawab ataupun dia akan rujuk kepada dalil Al-Quran. Okey, ni antara zaman sahabat. Okey. Seterusnya asrul tabi'in. Masa zaman tabi'in ni telah berlaku penyebaran agama Islam yang luas. Okey. Dah sebar agama Islam yang luas. Kemudian ada ihtalatal Arab bi ghairihim. Mula bercampur antara orang Arab dan juga bukan Arab. Dia akan ada penghijrahan semua tu. Maka bila dah bercampur budaya bangsa semua tu, maka kasurat istibahat wahtimalat fi fahmin nusus. Dalam memahami satu nas tu, maka akan timbul syubhah ataupun samar-samar dalam meletakkan satu hukum. Maka waktu ini belum lagi mula ditulis, tetapi sudah diperlukan da'at al-hajah ila wad'i dhawabit wa qawaid lughawiyyah wa syar'iyyah yaqtadiru biha ala fahmin nusus. Jadi sudah diperlukan masa zaman sahabat, masa zaman tabi'in sudah diperlukan ilmu usul fiqh lah sebagai rujukan. Sebabnya mereka bercampur ikhtalatal bainal Arab wa ghairihim dan bukan Arab. Okey. Dan akhir sekali asru atba'it tabi'in ihtadamal jidal baina ahli hadis. Ahli hadis, okey, orang yang mempertahankan hadis, wa ahli falsafah wa ahli ra'yu. Wada'at dawabit wa buhus fil adillah syar'iyyah wa kaifiyah istidlal biha. Jadi kita perlu letakkan satu rujukanlah untuk
fi adillah syar'iyyah dan bagaimana untuk meletakkan satu hukum itu. Maka duwina ilmu usul fiqh fi hadzal asri. Sebab kalau tak dibukukan ataupun tidak ditulis, maka ilmu usul fiqh akan hilanglah. Maksudnya mereka tidak merujuk kepada dalil ataupun sumber-sumber yang sepatutnya ya. Sebabnya contohnya ahli hadis mempertahankan ikut pendapat dia. Ahli ra'yu pun nak ikut pendapat dia. Jadi siapa yang sepatutnya kita akan ikut? Jadi tak ada panduan. Jadi pada zaman ini perlu kepada duwina pada penulisan ilmu usul fiqh. Okey Aiman, ada apa nak tanya ke Aiman? Saya ada nak tanya soalan Ustazah. Jadi macam mana kita nak mudah untuk ingat turutan tu? Turutan zaman. Zaman Nasy'ah tu. Kalau ikutkan memang ni daripada zaman Rasulullah, ikut dia punya tertil dia lah, tertib dia zaman Rasulullah, lepas tu zaman sahabat. Atba'ut tabi'in dulu. Tabi'in Aiman, lepas tu barulah atba'ut tabi'in. Ikut je turutan tu. Dan kita kena faham cerita di sebalik setiap Nasy'ah tu. Adakah masa zaman Rasulullah perlu kepada penulisan ilmu usul fiqh ataupun perlu kepada ilmu usul fiqh atau tidak? Masa zaman sahabat, adakah mereka merujuk kepada Rasulullah ataupun tidaklah? Maksudnya kita kena tengok dan juga hafal beza antara keempat-empat zaman tu pun kita kena tahu. Okey. Okey, ada sikit nak soal Aiman lah, nak teka. Lam yudawwinu ilmu usul fiqh illa fi qarni berapa tu Aiman? Dua. Sahih pada tahun kedua. Sebabnya tadi kita dah mula-mula tadi Hazrat tulis besar-besar tadi kan. Lam yudawwinu tidak ditulis ya kecuali pada kurun kedua Hijrah. Okey, yang kedua tu apa agak-agaknya jawapan tu? Soal kita baca dulu la yahtajuna. Okey, kalau zaman sahabat dia perlu tak Aiman kepada ilmu usul fiqh? La yahtaj ya Ustaz. La yahtaj. At-tabi'in yahtaj. Dia dah perlukan. Okey, dah sudah memerlukan. Atba'ut tabi'in apatah lagi mestilah diperlukan. Tapi antara dua ni agak-agak mana yang tepat jawapannya ni Aiman? Saya rasa mungkin la yahtaju ila usul qawaid lahum nusus. Jadi sahabatlah Ustaz, betul ke? Okey, sahabatlah jawapannya. La yahtajun, kat sini ada la yahtajun. Okey, baik. Kalau dia kata yahtajun, maka antara dua inilah, tapi ini masih baru dalam pemikiran mereka dan ini memang dibukukan atba'ut tabi'in. Ahsanta. Okey, Ustazah nak bagi markah lah nanti. Ini pun dapatlah dua. Satu soalan memang biasanya dua markah. Okey. Jadi yang akhir sekali tadi kita kata la yahtajun dan akhir sekali dia mula dibukukan, ditulis pula ilmu usul fiqh pada zaman siapa? Rasulullah ke? Tabi'in ke? Atba'ut tabi'in? Saya rasa atba'ut tabi'in. Okey, sebab tadi atba'ut tabi'in sudah diperlukan sebabnya masa zaman ini sudah bercampur antara Arab dengan orang bukan Arab. Jadi ada ahli ra'yu dengan ahli hadis tadi, dia berdebat semua tu kan. Jadi sangat memerlukanlah untuk duwina ilmu usul fiqh. Baik Ustazah. Tapi waktu zaman Nabi SAW ada, kita boleh rujuk pada Nabi, kita boleh tanya tentang apakah hukum hakam dan sebagainya. Tapi zaman sahabat tak perlu kepada usul fiqh lagi. Kenapa Ustazah? Masa zaman sahabat, mereka merujuk kepada Al-Quran dan As-Sunnah ataupun mereka merujuk kepada dalil Al-Quran itu sendiri dan mereka ijtihad mereka sendiri. Kalau kita tengok tadi ada sekejap ya Aiman, kita tengok kepada zaman sahabat sikit. Zaman sahabat. Okay. Dia orang meletakkan fatwa dan meletakkan hukum berdasarkan nas-nas ni yang mereka fahami sebab mereka mempunyai dekatlah dengan Nabi. Dekat dengan Nabi. Kehidupan mereka tu dekat dengan Nabi. Apa yang Nabi buat dia orang memang sangat tahulah. Okey. Dan mereka kalau tengok pada nas Al-Quran ataupun hadis itu, mereka mempunyai kefahaman bahasa Arab yang mantap, yang baik lagi. Dan dia juga mahir dalam sebab penurunan ayat, dia tahu sejarah turun ayat tersebut dan periwayatan hadis tersebut. Okey. Jadi tak perlulah kepada ilmu usul fiqh pada zaman ini. La yahtajun ila usul fiqh. Okay. Untuk segmen kali ini, saya rasakan antara benda yang sangat penting Ustaz. Mungkin apa yang Ustaz boleh rumus dalam segmen kita kali ini? Okey, untuk Nasy'ah ni memang murid kena hafal lah.
ke ataupun bukanlah hafal, maksud Ustazah semua benda nak kena hafal. Aduh Ustazah banyaknya nak kena hafal kan. Dia bukanlah kena hafal. Saya awak kena fahamkan ada 4 zaman nasyah ilmu usul fiqh. Jadi beza antara zaman Rasulullah, zaman sahabat, zaman tabi'in dan juga atba'ut tabi'in. Bila masa digunakan ataupun bila masa perlu adanya duwina, okey, mula dibukukan ilmu usul fiqh ini, adakah zaman sahabat, adakah zaman Rasulullah sudah mula diperlukan, sebab Rasulullah masa zaman Rasulullah dia hanya dia dapat wahyu daripada Allah, kemudian dia terus berdasarkan wahyu itu dia terus meletakkan satu hukum lah terhadap isu tersebut. Ada contoh tak agak-agaknya. Kalau macam pendidikan solat tadilah. Okey, pendidikan solat tadi, kita tengok pada ayat itu Allah menerangkan pada Rasulullah, maka Rasulullah akan terus meletakkan hukum terhadap isu ataupun masalah yang dikemukakan oleh masyarakat lah. Pada zaman tabi' ini mesti usul fiqh ni sangat-sangat penting. Tapi lepas ni kita nak cerita Ustazah tentang apa kepentingan dia kan. Betul. Murid-murid pun mesti nak tahu dan jangan ke mana-mana, kita kembali selepas ini di DIK TV KPM.